Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna at-taysir 'alaika yasir. Rabbi tammim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Solat di rumah pun sah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya solat di rumah pun sah. Kita menyembah Allah sama macam masjid. Tapi menyembah Allah di rumah Allah itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apabila seseorang itu sukalah sangat berkawan dengan kita, dia tu kawan rapat dengan kita lah, daripada kecil sekolah main sama-sama sampai besar. Hari-hari kita datang rumah dia, tuan-tuan, hari-hari kita datang rumah dia, dia pun tak suka kita datang rumah dia hari-hari. Baik macam mana sekalipun, adik-beradik macam mana sekalipun, kalau hari-hari kita duduk rumah dia, tompang rumah dia, pergi rumah dia, dia pun tak berapa suka. Isteri dia akan kata apa? Hai bang, hari-hari datang, hari-hari nak menyembang, hari-hari nak kena buat kopi, nak kena sediakan makanan, minum untuk dia. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka dengan makhluknya yang datang ke rumah Allah, beribadah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak buat apa-apa pun tuan-tuan, duduk iktikaf pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujilah Allah dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih Allah kerana pilih kita untuk hadir ke masjid, solat berjemaah, mendengarkan kuliah maghrib, membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid. Itu adalah salah satu nikmat yang terbesar, dan Allah memilih orang itu kerana apa? Kerana Allah berkehendak kebaikan kepada orang itu. Itu salah satu nikmat yang kadang-kadang orang tak sedar. Dia kata apa? Tak apalah, semayang dekat rumah pun okey, sama je, dapat je pahala. Tapi tuan-tuan, bezanya nikmat apabila kita menyembah Allah di rumah Allah. Macam kita masuk syurga nanti, seseorang itu apabila dimasukkan ke dalam syurga, nikmat dan hadiah yang diberikan Allah kepada ahli syurga pun berbeza-beza. Takkan sama tuan-tuan. Ada orang dia semayang duha 2 rakaat, ada orang semayang duha 8 rakaat, ada orang seumur hidup tak pernah semayang duha. Dia kata apa? Tak apalah, itu sunat sahaja. Maka berbeza-beza inilah yang menyebabkan apabila seseorang itu dimasukkan Allah sebagai ahli syurga, maka ahli syurga pun akan rasa menyesal dan terkilan. Kerana apa? Kalaulah aku buat lebih. Dulu hari-hari baca Quran, tapi semuka je. Ada orang baca 3 muka, ada orang dia target 1 hari 1 surah. Maka perbezaan inilah yang menyebabkan ahli-ahli syurga yang masuk ke dalam syurga pun akan rasa menyesal dan terkilan, kerana melihatkan betapa berbezanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuan-tuan. Jadi kita duduk di atas muka bumi Allah ni, ambil peluang di atas muka dunia Allah ini dengan kita beribadah kepada Allah, kerana kita tak tahu bila Allah Subhanahu wa ta'ala nak jemput kita. Bayangkan tuan-tuan, daripada Langkawi nak pergi ke airport Subang, lagi 2 minit nak mendarat tuan-tuan, Allah rahsiakan kematian. Bagaimana Allah
sayang kepada kita, Allah rahsiakan kematian kita, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita tidak takut dan bimbang, tapi kita kena bersedia setiap hari, kerana tiap hari kita itu adalah hari yang terakhir buat kita selama-lamanya. 2 minit lagi nak sampai airport Subang. Allah takdirkan, Allah ambil nyawa keseluruhannya. Bayangkan tuan-tuan, kita selalu bawa kereta, hati-hati di jalan raya, tengok kereta lain, Allah pun tak takdirkan, kita pun tak tahu, Allah takdirkan kita bawa kereta, tapi aksiden kita tu adalah dengan kapal terbang, bukannya dengan kereta, bukannya kenderaan lori, bukannya motosikal, tapi dengan kapal terbang. Tak pernah kita terfikir daripada akal kita duduk atas jalan raya akan berlaga, dan juga Allah aksidenkan kita dengan apa? Dengan kenderaan yang berada di atas udara. Itulah dia, tuan-tuan, kehidupan dunia setiap satunya ada pengakhirannya. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang diberikan nama Ar-Rahiqul Makhtub, iaitu kitab berkaitan cerita seorang makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perjalanan sirah ini mengambil masa 63 tahun. 63 tahun itu adalah umur Rasulullah. Umur Rasulullah, di mana kita boleh bahagikan kepada dua. 53 tahun Nabi duduk dan tinggal di Mekah, kemudian Rasulullah berhijrah, duduk 10 tahun di Madinah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 63 tahun itu adalah tempoh perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi bersama dengan Nabi pada awal fasa kehidupan di Mekah. Kita belum lagi berhijrah ke Madinah, kita masih lagi berada di Mekah, tuan-tuan, pada tahun 5 kenabian. Pada tahun 5 kenabian ni maksudnya dah 5 tahun Rasulullah menjadi Nabi, dilantik oleh Allah menjadi pesuruh Allah. Apa yang berlaku? Pada pertemuan yang lepas kita dah lihat dah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya diseksa. Sebab apa diseksa? Sebab yang masuk Islam ini adalah daripada golongan hamba abdi. Bukan saja orang hamba abdi, malah mereka ni tak ada kedudukan, tak ada jawatan, bukannya pembesar. Maka orang-orang begini diseksa. Apabila Abu Lahab menjadi ketua jawatan kuasa, dilantik menjadi jawatan kuasa untuk apa? Untuk memadam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah lihat dah bagaimana para sahabatnya, antara Bilal bin Rabah, kemudian kita lihat juga keluarga Sumayyah, di mana Sumayyah ini jadi wanita pertama yang mati syahid. Malah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama mati syahid. Bagaimana Nabi bersungguh-sungguh apabila Nabi nampak keluarga Yasir ini, Nabi kata apa? Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabrun, sabarlah sungguh-sungguh. Sabrun ni maf'ul mutlak, maksudnya Nabi kata sungguh-sungguh sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya timbal balik yang Allah akan berikan kepada kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak boleh buat apa-apa, para sahabat lain pun tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Jumlah orang Islam pada ketika itu sangat minoriti, sangat sedikit. Maka mereka hanya dapat melihat sahaja apa yang berlaku di kalangan umat Islam yang lain. Antaranya lagi kita dapat lihat bagaimana Khabbab bin Arat juga diseksa. Diseksa apabila dia dipanggang hidup-hidup. Dipanggang hidup-hidup ni macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tengok orang bakar kambing, bila jatuh minyak dia punya apa ni, air itu jatuh kena dekat bara tu, macam tu. Begitulah yang penerimaan seksaan yang diterima oleh Khabbab bin Arat. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencadangkan
kepada para sahabat melalui ayat daripada surah Az-Zumar ayat 10, bahawa sesungguhnya Allah mengingatkan bahawa bumi Allah ini luas untuk kamu berhijrah sekiranya kamu ini ditindas. Maka Rasulullah mencadangkan kepada para sahabat ketika itu 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan yang diketuai oleh Uthman bin Maz'un untuk keluar berhijrah. Nabi kata apa? Pergilah kamu berhijrah ke satu negara yang mana negara itu raja dia adalah adil. Raja dia adil, pergi berlindung di negara raja tersebut. Di mana tuan-tuan? Di Habsyah. Di Habsyah, yang mana di negara Habsyah itu ditakbir oleh seorang raja yang bernama Ashamah bin Abjar, Raja Najasyi. Raja Najasyi, raja yang adil. Rasulullah bagi tahu para sahabat untuk pergi mana? Pergi berlindung di sana. Saya tak tahu mana riwayat bagi tahu bahawa Nabi tahu di situ ada seorang raja yang beragama Nasrani dan dia ini adalah adil. Kalau kita tengok kitab para tabi'in, ada nama Ashamah bin Abjar ini sebagai seorang tabi'in. Sebab apa? Sebab akhirnya nanti dia akan masuk Islam. Kemudian pergilah para sahabat ini dalam kegelapan malam. Malam tuan-tuan, malam. Dia bukannya siang, bukannya tempah lori, bukannya packing barang dan sebagainya, angkut, bawa telefon saudara mara buat doa selamat ni nak berhijrah ni. Tak ada tuan-tuan. Mereka keluar dalam kegelapan malam, bawa sekadarnya sahaja. Barang yang boleh bawa dengan tangan ni saja untuk pergi ke pesisiran pantai, pelabuhan. Di situ ada kapal dan kapal itu akan bertolak berlayar menuju ke Habsyah. Dalam kegelapan malam tuan-tuan. Demi apa? Demi menyelamatkan agama. Maksudnya kat rumah tu tinggal TV 42 inci, tinggal PS4, tinggal apa lagi? Tinggal pinggan mangkuk yang cantik-cantik, Akopal, Koral ke dan sebagainya. Tinggal semua tu. Tak boleh bawa. Sebab apa? Nak berhijrah ni, nak cepat ni, nak keluar daripada Mekah. Tuan-tuan, orang-orang Quraisy tahu. Mereka tahu bahawa sesungguhnya kawan-kawan Muhammad nak keluar daripada Mekah. Kalau ikutkan tuan-tuan, biarlah mereka keluar. Biarlah mereka keluar. Kamu pun tak suka, mereka pun nak keluar, jangan diganggu lagi. Tapi sebab kerana dengki dan tidak puas hati kalau mereka akan sebarkan Islam di luar Mekah, mereka kejar tuan-tuan. Mereka kejar, hantar pasukan berkuda, kejar, tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab mereka sampai, kapal pun sudah pun berlayar. Itu kumpulan pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar kumpulan yang seterusnya. Kumpulan yang seterusnya untuk berhijrah. Untuk berhijrah pergi ke Habsyah tuan-tuan. Dua kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar untuk pergi berhijrah. Kumpulan yang seterusnya lebih ramai. Bagaimana lebih ramai tuan-tuan? Kali ini Nabi hantar lebih ramai, tapi dalam riwayat bagi tahu tidak lebih daripada 100 orang. Rombongan yang pertama itu Nabi kata apa? Inilah rombongan hijrah kerana Allah selepas Ibrahim dan juga Lut. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut juga berhijrah tuan-tuan. Selepas peristiwa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, selamat, Nabi Ibrahim berhijrah daripada Iraq pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Itulah hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak tengok lagi apa yang berlaku dalam bulan Ramadan tahun yang sama. Tiba-tiba tuan-tuan, pengarang kitab ini dia cerita pasal hijrah. Hijrah ke Habsyah. Tiba-tiba dia selitkan satu cerita. Boleh jadi cerita ini adalah peristiwa yang penting. Peristiwa yang penting. Tiba-tiba dia cerita bagaimana sujud musyrikin bersama Muslim serta kepulangan muhajirin. Kita nak tengok apa yang berlaku dalam bulan Ramadan tahun yang sama. Dia masukkan satu cerita bagaimana Rasulullah datang ke Kaabah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm.
surah An-Najm. Tuan-tuan, tanpa sedar Quran mula meresap dalam tubuh mereka. Sebab apa? Sebelum ni orang-orang Quraisy Mekah dah diberitahu pimpinan mereka, kalau Muhammad baca Quran, kawan-kawan Muhammad baca Quran, tutup telinga, jangan dengar, sebab itu adalah perkataan-perkataan sihir yang akan memisahkan keluarga, ibu, isteri dan anak-anak. Jadi jangan dengar. Mereka pernah kata tentang Al-Quran, mereka pernah kata tentanglah Al-Quran dengan nyanyian, jeritan, riuh rendah serta tepuk dan sorak. Allah rakamkan dalam surah Fusilat ayat 26. Tuan-tuan, sama je macam hari ini. Macam mana kita nak alihkan perhatian orang dengan ibadah, antaranya dengan nyanyian, jeritan, tepuk dan sorak. Sama tuan-tuan, cuma modus operandinya berbeza. Kemudian Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca surah itu tuan-tuan, semuanya diam. Ayat pertama orang datang sikit, ayat kedua ramai lagi, 5 orang lagi datang. Semuanya terpaku mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah tuan-tuan, selama ni baca Al-Quran tak ada rasa pun. Tapi hari tu kali pertama pergi umrah, kan, pergi umrah kali pertama, duduk pula dalam Masjidil Haram. Imam ketika itu Syekh Sudais ke, baca dengan keadaan sistem audio dia yang bila dia baca tak berdengung, tak bergema, dengar sebutir-sebutir imam tersebut. Kita yang tak faham bahasa Arab pun, maksud pun, boleh menangis tiba-tiba je. Semayang dekat Malaysia tak ada pula macam tu. Tuan-tuan, bacaan Al-Quran, bayangkanlah bacaan Al-Quran itu diucapkan, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang sebenar, dengan iman yang tinggi. Semuanya terpaku sampailah ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah baca ayat yang terakhir ini, Nabi pun sujud tilawah pada ketika itu. Kemudian musyrikin yang ada kat keliling itu pun sama juga ikut sujud. Tuan-tuan dapat bayangkan, Nabi baca sampai ayat fasjudu lillahi wa'budu, Nabi pun turun sujud. Semua musyrikin Mekah pada ketika itu pun sama-sama sujud. Tiba-tiba mereka tanpa sedar, mereka perasan bahawanya, tersedar daripada lamunan mereka itu, masing-masing bangun dalam keadaan terpinga-pinga. Masing-masing menyalahkan diri masing-masing. Seorang kawan ni bangun, dia kata, kenapa engkau sujud? Engkau pun sujud. Bukankah kita ni lawan Muhammad, tak ikut Muhammad? Kenapa kita ikut apa yang Muhammad buat? Masing-masing menyalahkan diri kawan masing-masing, tuan-tuan. Lalu mereka mengucapkan perkataan fitnah. Mereka kata bahawa sesungguhnya Muhammad ini sujud sebab dekat Kaabah ni kan banyak berhala, maka Muhammad menghormati berhala kita. Nampak tuan-tuan? Fitnah. Walhal mereka ikut Nabi, mereka dah malu. Mereka kata apa? Kami ikut Muhammad ni sujud sebab Muhammad ni sujud pada berhala-berhala mereka. Sebab itu kami pun sama sekali ikut sujud bersama dengan Muhammad. Tuan-tuan, begitulah fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy. Selesai. Kemudian pengarang kitab kita sambung balik cerita berkaitan dengan hijrah. Kumpulan kedua, seramai 83 lelaki dan 19 orang wanita. Ada riwayat bagi tahu diketuai oleh Ammar bin Yasir. Kali ini Quraisy pun kejar, tapi tak sempat tuan-tuan. Tak sempat. Jadi bila dah sampai 2 kumpulan tak sempat, pimpinan Mekah mengeluarkan arahan bahawa sesungguhnya kita kena hantar 2 wakil diplomatik. 2 wakil diplomatik untuk pergi ke Habsyah. Antara yang mereka hantar adalah Amr bin Aus dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua-dua ini tuan-tuan nanti masuk Islam. Antaranya siapa? Amr bin Aus ni nanti dia masuk Islam.
Tak sampai berapa bulan, Nabi angkat dia menjadi pimpinan panglima perang nombor 1. Siapa dia? Amr bin As. Saidina Umar pempuji Amr bin As ni, dia kata apa? Tidaklah Amr bin As ini berjalan di atas muka bumi Allah, melainkan dia ini seorang pemimpin. Hidup dia seorang pemimpin, Amr bin As. Dua orang ini, wakil ini, Quraisy hantar pergi ke Habsyah untuk pergi bagi tahu dengan Raja Habsyah bahawa sesungguhnya mereka yang datang ini adalah pengkhianat dan juga orang yang bersalah di Mekah dahulu. Maka kami nak minta balik suaka perlindungan daripada Raja Najasyi ini untuk dibawa pulang balik mereka ini sebagai tahanan. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Mereka pergi. Mereka ni orang yang hebat dan mahir tentang diplomasi. Apa yang mereka buat? Mereka menyediakan hadiah. Mereka sediakan hadiah yang tak ada di Habsyah. Hebatlah tuan-tuan. Maksudnya apa? Mereka bijak, main psikologi. Mereka bijak, mereka bawa hadiah. Sampai je di Habsyah, dia tak jumpa terus dengan raja. Dia jumpa dengan menteri-menteri bawahan ini. Menteri apa ni? Menteri dalam negeri ke, menteri ekonomi ke, dia jumpa, bagi hadiah dulu tuan-tuan. Bagi hadiah. Kami ni daripada Mekah ni, lepas dah bagi hadiah, baru dia cakap, boleh tak nak jumpa, menghadap dengan raja? Adjustlah masa 2 jam ke nak jumpa dengan Raja Najasyi. Raja kan sibuk tuan-tuan, nak rasmi sana, rasmi sini, jemputan sana, jemputan sini, nak bagi bantuan sana, bantuan sini. Jadi boleh tak bagi ruang dan masa untuk kami nak menghadap dengan raja? Jadi menteri-menteri ni yang dah disogok ni, apa lagi tuan-tuan, kan, dah dapat hadiah, dah termakan budi, kena tolong. Maka diberikan peluang oleh menteri-menteri Quraisy ini untuk wakil daripada Mekah ini berjumpa dengan Raja Najasyi, iaitu Ashamah bin Abjar. Apa yang berlaku? Mereka pun menghadap Raja Najasyi. Lalu raja ini tanya kepada mereka, apa yang kamu mahu? Kemudian wakil Quraisy ini bagi tahu bahawa sesungguhnya, wahai tuanku, kami nak bawa balik orang Mekah. Kami nak bawa balik orang Mekah. Mereka ini tuanku adalah orang-orang yang bodoh dan orang yang bersalah di negara kami. Kami nak ambil mereka kerana mereka telah menganuti agama yang baru. Bukan agama kami, bukan agama tuanku. Ini adalah agama yang baru. Agama yang baru. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bersalah di negara kami. Apa reaksi raja yang adil? Adakah dia terus melaksanakan hukuman, pulangkan orang-orang Mekah ni? Tidak tuan-tuan. Raja Najasyi ni kata apa? Begini, aku tak boleh dengar sebelah pihak. Aku tidak akan mendengar sebelah pihak. Esok datang balik, aku nak bertemu juga dengan wakil-wakil Mekah yang datang berhijrah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Esok mereka datang dan wakil orang Islam pada ketika itu yang akan berhujah, siapa dia? Dia adalah Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ja'far bin Abi Talib, yang mana akhlaknya, rupa parasnya, caranya bercakap sama lebih kurang macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijaknya orang Islam, dia hantar siapa? Ja'far bin Abi Talib. Raja Najasyi cerita apa yang berlaku. Ceritakan kepada kami, wahai orang-orang yang berhijrah, apa sebenarnya yang berlaku. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib dibagi tahu, wahai tuanku, dahulu kami menyembah batu dan batu-bata. Kami menyembah berhala, kami menyembah patung yang kami buat. Kami meminum arak, kami menzalimi orang yang lebih susah, dan kami mengkhianati dalam perniagaan kami. Kami minum arak, kami berjudi. Wahai tuanku, tiba-tiba datang seorang lelaki di kalangan kami yang kami kenal kebaikannya sejak dia daripada kecil. Wahai tuanku, lelaki ini beritahu bahawa sesungguhnya dia adalah pesuruh Allah.
Dialah yang mengajarkan kami untuk menyembah Allah yang satu, tinggalkan berhala. Dia mengajar kami untuk memberi makan kepada orang yang miskin dan orang yang lapar. Jangan menipu di dalam perniagaan, jangan meminum arak, jangan berzina. Berlaku baiklah sesama kamu, melindungilah orang yang lebih susah daripada kamu. Wahai tuanku, kehidupan kami lebih baik dan lebih bermakna selepas itu. Tiba-tiba, nampak tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib bagi tahu, tiba-tiba mereka inilah, nampak, Ja'far bin Abi Talib tunjuk kepada dua orang wakil Mekah, tiba-tiba mereka inilah yang tiba-tiba menangkap kami, menyeksa kami, malah membunuh kami. Mereka menyuruh kami meninggalkan agama ini, kembali kepada kehidupan kami yang asal, yang dulu. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itulah Raja Najasyi tanya kepada mereka. Dia kata, ada tak apa-apa perkataan ataupun ayat-ayat yang datang daripada Tuhan kamu yang diajarkan oleh Rasul kamu? Tuan-tuan, kita dengar ya apa hari ini. Raja tu tanya, ada tak ayat-ayat Al-Quran ataupun perkataan-perkataan yang diajarkan oleh Rasul kamu? Maka Ja'far bin Abi Talib ini, bijaknya dia tuan-tuan, dia tahu Raja Najasyi itu adalah Nasrani. Dia membacakan ayat daripada surah Maryam. Nampak tuan-tuan, adalah kait mengait dia. Sebab apa? Raja Najasyi itu Nasrani, dia baca surah Maryam. Bagaimana awal surah Maryam ini kita lihat di mana Maryam ini yang duduk di dalam mihrab dia beribadah, tiba-tiba dia datangi oleh malaikat yang berupa dengan lelaki. Lalu Maryam takut pada ketika itu. Maryam kata apa? Takutlah kamu kepada Allah, aku berlindung dengan Allah kalau kamu takutkan Allah. Kemudian Maryam diberitahu oleh lelaki tersebut bahawa sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah di kalangan malaikat. Kamu akan melahirkan anak. Terkejut Maryam bahawa sesungguhnya Maryam itu tidak ada pun kawan lelaki, tidak pun pernah disentuh oleh lelaki. Mana mungkin aku akan mengandung? Lalu ketika itu Jibril bagi tahu bahawa sesungguhnya kalau Allah berkehendak, ianya pasti akan berlaku. Kemudian Maryam difitnah. Cerita tentang kisah Maryam di dalam Al-Quran, bagaimana akhirnya lahirnya Nabi Isa di dalam buaian. Nabi Isa berkata-kata bahawa sesungguhnya aku adalah hamba Allah, aku akan diberikan kitab, Allah akan merahmati aku di mana saja aku berjalan. Tuan-tuan, Nabi Isa pada ketika itu bayi dan bercakap di dalam buaian. Ketika itu saja. Tuan-tuan jangan bayang pula dia bercakap sepanjang hayat dia. Maksudnya ketika itu sahaja. Ketika itu sahaja Nabi Isa berkata-kata membersihkan nama Maryam buat selama-lamanya daripada fitnah orang pada ketika itu. Satu-satunya manusia wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya dalam alam ini diuji oleh Allah dengan ujian paling berat, melahirkan, mengandungkan anak tanpa ayah. Tuan-tuan, hari ini remaja ke wanita hari ini melahirkan anak, tapi ada ayah, cuma tak dinikahkan, tak didaftarkan. Kemudian apa yang berlaku? Menangis Raja Najasyi bila mendengarkan surah Maryam. Kata Raja Najasyi, ajaran ini sama dengan agamaku. Tuan-tuan tengok kenapa Raja Najasyi ni kata sama. Agama ini sama dengan agamaku, ianya datang daripada sumber yang sama. Maksudnya sumber yang sama. Beta tidak akan serahkan mereka ini, dan mereka ini bebas untuk hidup dan beribadah di negara beta. Nampak tuan-tuan, Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi kata apa? Pergilah balik wahai orang-orang Mekah, kembali ke negeri kamu, jangan diganggu orang-orang yang duduk berlindung di negara beta. Maka menteri ini pun terkejut tuan-tuan.
Raja Najasyi ni dia bagi tahu bahawa itu adalah agama yang sama, datang daripada sumber yang sama. Menteri-menteri ini semua terkejut. Sebab apa tuan-tuan? Ketika itu satu-satunya yang berpegang dengan ajaran Injil yang sebenar adalah Raja Najasyi itu sahaja. Maksudnya menteri-menterinya itu semuanya telah pun mengamalkan ajaran Injil yang telah pun diselewengkan, tuan-tuan. Sebab itu nama Ashamah bin Abjar ini ada dalam himpunan nama-nama tabi'in. Dan Nabi berutus surat dengan raja ini, tuan-tuan. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berutus surat dengan Raja Najasyi, dan apabila Raja Najasyi ini masuk Islam dan Nabi dengar berita kewafatan raja ini, ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat untuk melaksanakan solat jenazah ghaib yang pertama dan yang terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi, iaitu Ashamah bin Abjar, tuan-tuan. Begitulah bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat hijrah yang pertama. Kita belajar sirah, baru kita tahu bahawa hijrah yang pertama itu adalah hijrah ke Habsyah. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Apa yang berlaku? Dia nak jumpa lagi raja sekali lagi. Boleh tak jumpa kali yang terakhir? Dia nak bagi buah yang terakhir untuk bagi tahu bahawa sesungguhnya mereka ini memang salah. Lalu berjumpa dengan Raja Najasyi sekali lagi. Mereka kata, wahai tuanku, sesungguhnya Nabi mereka mengajarkan bahawa Isa itu adalah pesuruh Allah. Maksudnya bukannya anak Allah. Bukannya anak Allah. Isa itu adalah hamba dan dia adalah manusia biasa, bukannya anak Allah. Tuan-tuan, apa yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib bagi tahu bahawa sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah yang diajarkan oleh Nabi kami. Cuma Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya di dalam rahim Maryam. Di dalam rahim Maryam, bahawa sesungguhnya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukannya seperti mana hari ini yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahawa sesungguhnya Isa itu adalah anak Tuhan. Tuan-tuan, akhirnya Raja Najasyi pun tidak membenarkan mereka ini mengambil orang-orang yang berhijrah itu. Maka mereka ini pulang dalam keadaan berputih mata, tuan-tuan. Itulah dia salah satu bagaimana kisah hijrah, bagaimana ramainya para sahabat yang disiksa sebahagiannya. Maka keluarlah berhijrah, tinggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka, demi menyelamatkan agama mereka, tuan-tuan. Demi menyelamatkan agama dan memastikan bahawa sesungguhnya agama itulah yang patut diselamatkan daripada nyawa mereka sendiri. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya. Bagaimana kita akan lihat kali ini Quraisy datang sekali lagi, jumpa dengan Abu Talib. Dia bawa seorang pemuda. Kita nak tengok pemuda ni siapa, kenapa dia bawa pemuda ini untuk dihadapkan kepada Abu Talib, apa perjanjian mereka dengan Abu Talib. Musyrikin ni nak buat janji apa dengan Abu Talib demi memastikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipadamkan buat selama-lamanya. Begitulah, tuan-tuan, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mempelajari sirah? Salah satunya adalah untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia kata tak apa, tak belajar sirah pun tak apa, memang dah sayang dengan Nabi. Ya, bibir kita mengatakan bahawa kita sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tapi hati dan sanubari kita, adakah kita bertindak seperti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana tindakan kita kepada orang yang bukan Islam? Macam mana tindakan kita dengan orang yang lawan dengan Islam? Adakah kita melompat, menyerang, mengutuk, malah mengeluarkan perkataan caci maki terhadap orang yang bukan Islam ataupun orang yang menentang Islam? Adakah itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Jadi sebab itulah tujuannya kita mempelajari sirah, tuan-tuan. Lagi banyak pengetahuan kita berkaitan dengan Rasulullah, lagi banyak pengetahuan kita tentang kehidupan Nabi daripada awal hingga akhir, maka kita akan duduk termenung rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau orang pergi buat umrah, tuan-tuan, dia ada maklumat berkaitan dengan sirah, dia duduk, masuk je pintu Masjid Nabawi, termenung dia, tuan-tuan. Sebab apa? Dia ada ilmu. Dia akan termenung. Dia kata inilah suatu ketika dahulu udara yang pernah dihirup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cuacanya, cuaca yang pernah dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan rasa dekat, tuan-tuan. Dia akan rasa dekat. Dia akan duduk termenung lama. Esok dia nak terbang balik ke Malaysia, dia akan duduk dekat situ lama, dia beriktikaf. Dia tak akan sibuk shopping-shopping ni, tuan-tuan. Jubah Al-Haramain ni dah banyak dah bersepah dekat Malaysia ni. Kurma ni tak musim ke, ada musim ke, memang dah banyak dekat Malaysia ni. Dekat mana kedai barangan Arab apa semua bersepah kurma. Nak beli kurma ke dan sebagainya, dia tak fikir semua tu. Dia akan menikmati saki baki kehidupan dia buat umrah itu untuk membayangkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kita mempelajari sirah, supaya kita menghadirkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbab daripada kita mempelajari sirah, tuan-tuan, Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikanlah kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan proses timbangan mahsyar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ihsanlah kami semasa proses timbangan kami. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.